Okey, orang tanya saya tentang sekarang ni viral ataupun kecoh tentang konvensional dan Islamic banking sama je. Sebenarnya benda ni sentiasa dibangkit. Mungkin ia jadi bahan bualan di kalangan awam-awam, peringkat bawah, dan mungkin juga di peringkat-peringkat atasan. Dan sebenarnya ada juga orang yang duduk ataupun berada di tempat-tempat yang atas sebut benda ni kepada orang awam macam tu saja. Jadi orang awam pun jadi tak yakin lah. Islamic banking dengan konvensional sama saja, sama-sama mahal dan sama-sama untuk. Kalau kita generalize macam tu, itu menunjukkan bahawa kita jahil lah Ataupun kita tengok video seorang dia kata Islamic banking ni backdoor riba. Saya tak pernah dengar istilah backdoor riba. It's a new term. Ini satu term yang baru. Hurailah apa maksud backdoor riba. Dia pun kata backdoor riba kerana dia implement cara Islam, tapi at the end keuntungan diambil sama macam riba. Jadi dari sudut backdoor riba ni mana dia lebih kepada untung lah untung dia sama macam riba. Jadi kalau basis kita kata sama hanya dengan sebab profit atau untung, saya rasa itu tidak basis, itu bukan basis yang kuat. Kena cari basis yang lain. Baik, saya rasa itu saja. Pasal kata riba itu kait dengan untung. Bank Islamic bank pun untung juga kan, malah lebih banyak lagi. Islamic banking lebih mahal, dia lebih kepada untung lah. Bila menyamaratakan antara konvensional bank Islamic banking, biasanya ada sudut untung. Sebab Islamic banking pun ambil untung juga, untung dia besar juga, dan lebih besar lagi. Orang dakwa macam tu lah Saya ada beberapa poin yang saya nak angkat di sini. Pertama, yang perlu kita tahu lah yang kita kena sedar benda ni masalah orang kita ni, kita suka dengar cakap orang. Apa-apa isu lah dia ada dua basis. Pertama, basis knowledge kita kena belajar, kena baca, kena dengar daripada ahlinya macam tu, biar kita dapat satu ilmu yang bagus dan betul. Satu lagi, basis of imitation. Kita ni banyak ikut-ikut, tiru. Orang cakap begitu, kita cakap ni. Orang dakwa begitu, kita terima secara mudah-mudah. Itu dipanggil imitation, imitate, which is follow tanpa kita melakukan apa-apa kajian. Otak kita tak nak berjalan langsung kan. Baik, saya nak bagi beberapa poin saja. Pertama, perbankan, institusi kewangan, mereka ada suatu pusat untuk nak mengumpulkan dana dan memberikan dana kepada yang memerlukan. Cari duit, bagi duit pada orang memerlukan. Dia kumpul dana, dia bagi pada orang. Ataupun dengan kata lain, in other words, banking atau financial institution memang kerja dia nak cari untung. Bahkan itu matlamat bank ditubuhkan, nak cari untung. Makcik niaga pisang pergi jalan pun nak untung, bank tak nak untung. Baik tak payah buka bank. Kalau awak buka bank pun awak nak untung. Soalnya, cari untung ni, to gain profit, adakah dilarang dalam Islam? Itu soalnya. Kita kata bank kerja dia nak untung aja. Okey, kita tanya balik, cari untung ni atau buat untung ni dilarang dalam Islam ke? Kat situ pun dah kantoi. Mendapatkan keuntungan tidak haram sama sekali, tak dilarang oleh agama. Al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yakun dalil ala tahrimihi ataupun tahrimiha. Asas-asas sesuatu itu harus, melainkan jika ada dalil yang melarang. Cari untung harus pada asalnya siapa-siapa buat apa pun dapat untung tak apa, as long as cara dia tidak bercanggah dengan Islam. In other words, keuntungan yang diperolehi daripada jalan yang haram baru dia haram. Adapun keuntungan yang diperolehi daripada jalan yang halal, hukumnya halal.
Itu yang kedua. Jadi kita kata bank buat untung. Soalnya keuntungan yang dijanah oleh bank ni daripada jalan haram ke daripada jalan halal. Kalau jalan haram, confirm haram. Daripada jalan yang halal, confirm halal. Dia kena faham tu. Ini basic. Ya, dia kata bank untung. Bank memang kerja dia nak cari untung. Soalnya keuntungan tu dia halal ke haram. Nak tahu halal haram, keuntungan yang terhasil daripada jalan yang haram-haram, keuntungan yang terhasil daripada jalan yang halal-halal. Itu basic. Ya. Yang kita kena tahu bila nak mengaitkan keuntungan kepada sesiapa pun. Ya. Jadi bank dapat untung ni daripada cara halal ke cara haram? Yang kita sama ratakan, konvensional sama dengan Islamic banking, sama saja. Kenapa sama? Sama-sama buat untung. Buat untung tak salah. Jika jalan yang dia buat tu jalan yang halal, maka untungnya pun halal. Kena tengok di situ. Ya? Tak boleh nak dakwa-dakwa macam tu saja. Baik. So, kita pergi balik. Apa jalan yang digunakan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dalam Islamic banking? Mereka menggunakan akad, rukun, syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan syarat. Ya. Akad-akad digunakan adalah akad-akad Islam. Kita berguna akad jual beli, kita berguna akad wakalah, perwakilan, diguna akad sewaan, ijarah dan akad-akad yang lain yang mematuhi standard dan piawaian Islam. Of course lah, dia dipantau oleh Majlis Penasihat Syariah. Ya. Dia ada advisory council. Di pekat bank negara ada, di pekat security council pun ada, di pekat bank-bank biasa pun ada 3 orang panel, ya, yang dibayar oleh bank untuk nak meneliti apa-apa produk yang mereka keluarkan agar selari dengan apa yang telah dipiawaikan oleh bank negara dan Majlis Penasihat Syariah pekat atas nanti. Ya. Jadi saya tak nampak di mana haramnya, kerana keuntungan dijana oleh bank ialah daripada akad-akad yang halal. Ya. Jadi tak boleh nak samakan begitu. Ya. Akad jual beli apa haramnya? Kalau ambil untung berganda pun tak haram pasal jual beli. Sewa umpamanya, kita nak sewa berapa banyak kita nak sewa kan, terpulang lah pasal kita akad sewaan. Dan akad-akad seumpama itu tidak ditentukan dalam Islam berapa keuntungan yang nak diambil. Cuma adalah ceiling rate dia tu yang diletakkan oleh bank negara. Bank negara pun nak mengimbangi antara konvensional dan Islamik juga. Islamik tak boleh terlampau tinggi, nanti akan timbul konflik dengan konvensional. Tak boleh terlampau rendah, akhirnya dia tak boleh nak compete dengan market. Ya. Isu banking dan financial institution ni bukan isu sembang kedai kopi. Dia melibatkan dasar-dasar perkembangan ekonomi, ya, semua benda perlu diambil kira. Kita tak tahu, yang kita tahu dapat gaji bulan-bulan, jaga diri kita je. Tapi bank negara nak jaga the whole nation. Banking ni nak jaga the whole nation. Ekonomi yang berjalan sekarang, ekonomi dia kompleks, dia very dynamic. Ingat semua orang boleh faham ke? Ya, berapa banyak buku ekonomi kita baca pernah masuk kelas ekonomi? Tak pernah kan? So dulu Allah Ta'ala haramkan riba bertahap-tahap, ya, tapi 20 years dah settle. Kita 40 years Islamic banking dah diwujudkan, tak settle lagi. Current economic situation tak sama, ya, dengan zaman dulu. Tapi as long as pimpinan dan kerajaan kita, bahkan di peringkat bank negara, dia telah melakukan suatu inisiatif yang bagus untuk nak mengelakkan daripada riba. That is a good thing yang perlu kita support. Masalah orang Islam ni, dia tak nak ambil Islamik, konon-konon dia kata mahal, dia tak tengok betul-betul. Ya, mahal pun dia fix. Mungkin ada monthly variance dengan konvensional, tapi konvensional dia tak fix. Bila ekonomi problem, dia akan naik pasal dia based on interest. Tapi kita based on jual beli, akad jual beli, ya, sale contract, dia fix. Dia takkan berubah sampai hujung pembiayaan, ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Jangan sama rata. Ini yang berlaku zaman dulu. Orang samakan antara riba dan jual beli, kerana keuntungan yang dapat itu sama. Sebenarnya tidak sama. Keuntungan jual beli adalah halal, keuntungan riba adalah haram. Walaupun profit dan keuntungan marginnya sama saja. Orang pinjam duit kita RM100,
Kita sebaik RM2 dapat RM1. Kita jual pisang, modal RM1 dapat untung RM1. Sama-sama profit dan untung RM100. Tapi keuntungan hasil daripada jual beli adalah halal, keuntungan hasil riba dah haram. Konvensional confirm riba, tak ada dawi-dawi lagi. Siapa-siapa yang ambil konvensional, dia dengan riba every time. Tapi kalau dia ambil Islamic banking, sekurang-kurangnya form yang dijalankan itu, sistem yang dilakukan dan dilaksanakan itu menepati tuntutan-tuntutan dalam muamalah, in term of tuntutan dalam syarak, in term of muamalah. Bahkan itu saja pilihan kita ada. Kita tak dipertanggungjawabkan. Aku dah ambil Islami, dia terbaik. Yang kata Islami tak berapa nak menepati dan seumpamanya, bagi saya that is not our business. Serahkan kepada pihak yang terlibat, mereka akan jawab dengan Allah. Kalau mereka dah buat yang terbaik, ya okey. Jadi hati-hati dalam isu ni. Kita sebagai orang bawahan ambil Islamic banking. Walau apa pertikaian yang dibangkitkan sekalipun, jangan ambil konvensional, kerana itu adalah absolute riba atau perkara yang diharamkan. Adapun Islamic banking, kita boleh bincang dulu. Jadi saya setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.